Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita berjumpa lagi pembelajaran secara PDPR. Kali ini kita meneruskan pembelajaran dalam mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 6. Kali ini kita meneruskan pembelajaran dalam unit 10, Bijak Memilih. Ya, murid, sudah pasti murid telah tahu apakah gambar yang cikgu tunjukkan ini. Inilah sebuah peti pertolongan cemas ataupun yang disebut first aid kit. Peti pertolongan cemas ini mesti kita simpan ataupun ada dalam rumah murid-murid sekalian. Jadi sebelum kita meneruskan pembelajaran, mari kita lihat apakah standard pembelajaran kita kali ini dan apakah kaitan pembelajaran kali ini dengan peti pertolongan cemas. Melalui standard pembelajaran ataupun objektif 3, iaitu melalui standard pembelajaran 3.3.1, murid dapat mengenal pasti kandungan peti pertolongan cemas yang lengkap serta fungsinya. Fungsi ini bermaksud dari segi kegunaan bahan-bahan atau alat yang ada dalam peti pertolongan cemas. Okey, mak murid. Tentu murid-murid pernah melihat peti pertolongan cemas seperti yang cikgu tunjukkan ini. Dan inilah antara barang-barang ataupun bahan-bahan yang ada dalam peti pertolongan cemas. Dan mungkin juga murid-murid pernah menggunakannya. Di sini cikgu nak jelaskan dulu apakah yang dikatakan pertolongan cemas. Pertolongan cemas ialah bantuan segera ataupun bantuan awal ataupun rawatan kecemasan untuk orang yang tercedera. Di sini cedera yang dimaksudkan adalah cedera-cedera ringan sebelum mendapatkan bantuan ataupun rawatan yang sebenar daripada doktor di klinik ataupun di hospital. Kerana doktor sudah pasti mereka mahir dalam bidang merawat pesakit ini. Dan di sini juga biasanya kita melaksanakan satu teknik yang biasa, iaitu cara merawat biasa, walaupun kita tidak didedahkan dengan latihan perubatan. Dan hampir semua orang dapat menggunakan peralatan ini secara minimum. Antara peralatan yang umumnya dalam kita merawat pesakit dalam bantuan segera ataupun rawatan kecemasan awal ini ialah menggunakan alat-alat yang ada dalam peti pertolongan cemas. Okey, seterusnya murid, mari kita ketahui apakah bahan-bahan yang ada dalam peti pertolongan cemas ini. Yang pertama adalah triangular bandage ataupun yang disebut kain anduk, iaitu kain yang berbentuk segitiga. Tujuan kain ini adalah untuk mengampu bahagian kecederaan atau kepatahan dan membalut luka yang ataupun pendarahan yang kita dapati ada kepatahan tulang. Kedua, sterile eye pack, iaitu pelindung mata. Biasanya dia berbentuk kapas yang lembut dan berbentuk segi empat sama dan boleh kita untuk menutup mata yang tercedera ataupun terkena benda asing. Okay, yang ketiga, non-sterile gauze, iaitu alat yang kita gunakan untuk melakukan pencucian, iaitu penebat luka, iaitu membuat balutan atau memberi tekanan kepada pendarahan dan menstabilkan kepatahan. Keempat ialah elastic bandage ataupun crepe bandage ataupun disebut roller bandage ataupun kain bandage yang boleh dalam bentuk gulungan. Dia bertujuan untuk menstabilkan kegunaannya untuk bertujuan untuk menstabilkan kecederaan, kepatahan dan untuk membalut luka dan juga kecederaan ringan. Contohnya kecederaan terseliur. Okey, murid, kita meneruskan. Bahan-bahan yang lain yang biasa disimpan dalam peti pertolongan cemas ialah sarung tangan getah. Dan kegunaan yang penting pada sarung tangan getah ini ialah untuk melindungi diri daripada sebarang cecair badan atau sumber jangkitan. Sarung tangan getah ini mesti dipakai untuk mengelakkan terus terkena pada jangkitan ataupun kuman kepada sentuhan yang kita lakukan.
gunting. Gunting ni amat penting, itu untuk memotong bandage ataupun kutip kapas-kapas yang ada dalam peti pertolongan cemas. Tip pelekat, itu melekatkan balutan dan pembebat. Steril mati trauma dressing, melakukan pencucian ataupun pembebatan luka. Ubat pencuci ataupun alkohol patch, mencuci bahan benda asing, iaitu bahan ini dalam botol kita sapukan pada luka pada kulit ataupun pada tubuh, dan kekotoran luka sebelum membalut. Cotton bud, putih kapas, iaitu mencuci luka pada kawasan yang sukar, kawasan-kawasan yang kecil. Ubat kuning, ini ubat kuning ini penting untuk kita sapukan selepas kita melakukan cucian pada luka, iaitu untuk sebagai antiseptik, iaitu anti kuman. Detol, cecair detol, antiseptik, dan dia adalah digunakan sebagai cucian luka luar. Kain kasar pelbagai saiz, iaitu untuk menutup luka, merawat luka jika kain kasar ini disteril. Pin penyemat untuk menyemat pembalut, dan juga yang terakhir antaranya ialah krim antiseptik, iaitu membersihkan luka calar, melecur dan kesan bisa akibat gigitan haiwan, dan juga boleh membunuh kuman di bahagian luka. Itulah antara alat-alat atau bahan yang ada dalam peti pertolongan cemas. Okey pemurid, kita dah sampai di penghujung pembelajaran kita kali ini. Seperti biasa, cikgu akan berikan latihan dan tugasan dalam pentaksiran bilik darjah yang perlu disesuaikan. Di sini murid perlu sesuaikan bahan yang ada dalam peti pertolongan cemas dengan kegunaannya. Ini antara bahan-bahan gambar-gambar yang ada dalam peti pertolongan cemas, dan murid perlu mencari pasangannya. Jadi cikgu harap untuk tugasan ini murid perlu melukis ataupun menampal gambar-gambar ini dan menjawab, selesaikan tugasan. Dan seperti biasa, murid boleh muat naik tugasan dalam Google Classroom, WhatsApp ataupun Telegram. Okey, di akhirnya, seperti biasa cikgu ingatkan sekali lagi, tugasan yang cikgu beri itu murid perlu ambil gambar sebagai bukti dan muat naik dalam Google Classroom. Jika tidak dapat, boleh menghantar melalui aplikasi atau Telegram pada nombor yang tertera. Jadi kita berjumpa lagi pada minggu seterusnya dalam pembelajaran yang baru. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua, jumpa lagi. Bye-bye.